Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahud laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab. Kadzalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-111 dan juga ayat yang ke-111 hingga ayat yang ke-113, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah kata, dan mereka, siapa mereka ni? Yakni orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Mereka mendakwa, mereka kata tidak akan masuk ke dalam syurga kecuali orang yang beragama Yahudi dan juga beragama Nasrani. Mereka kata macam tu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata kepada mereka, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bawalah hujjah ataupun bawalah bukti yang benar jika kamu itu berada di pihak yang benar. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawalah bukti yang betul, bawalah bukti yang benar kalau kamu menganggap apa yang kamu katakan itu merupakan sesuatu yang benar, yakni tidak akan masuk syurga melainkan Yahudi dan juga Nasrani. Tidak benar apa yang kamu katakan itu. Bahkan kata Allah, sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni beribadah dan menyembah hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang Yahudi berkata lagi, orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan agama yang benar. Dan orang Nasrani pula berkata, orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan agama yang benar. Padahal mereka itu sama-sama membaca kitab Taurat dan juga sama-sama membaca kitab Injil. Dan orang musyrikin yang disebut sebagai golongan ummi yang tidak mengetahui pun juga berkata seperti ucapan itu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengadili apa yang mereka perselisihkan itu pada hari kiamat. Sadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa surah Al-Khairiyah, pengerusi, timbalan pengerusi, setiausaha, bendahari, para imam, para bilal, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan kita pada ayat yang ke-111 hingga ayat yang ke-113, ayat yang ke-111, ayat yang ke-112 dan juga ayat yang ke-113 daripada surah Al-Baqarah. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengulas ayat yang ke-109 dan juga ayat yang ke-110, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ataupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahawa kebanyakan golongan Yahudi dan juga golongan Nasrani ini mereka sangat-sangat inginkan agar orang-orang Islam itu kembali kepada kekufuran setelah mereka beriman.
Kenapa mereka inginkan orang-orang Islam itu kembali kepada kekufuran? Hanya kerana sebuah hasad dengki yang ada dalam hati, sebuah hasad dengki yang ada dalam hati mereka. Dan disebabkan oleh perasaan hasad dengki yang bermula dengan kebencian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu akhirnya dia membawa kebencian terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja kebencian terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam masa yang sama mereka juga sangat membenci orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya hanya kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Asalnya hanya kerana iri hati dan juga hasad dengki yang menebal dalam diri dan juga jiwa, mereka. Dan bila kita sebut tentang hasad ataupun perasaan iri hati ini, dia terbahagi kepada dua kategori. Iaitu yang pertama, hasad yang tercela dan juga hasad yang terpuji. Hasad yang tercela ialah seumpamanya kita bercita-cita agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan suatu nikmat daripada saudara muslim yang lain, sama ada mengharap kita sendiri mendapat nikmat tersebut ataupun tidak. Maka itu merupakan sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa iri hati yang terpuji, dalam bahasa Arab dia dipanggil sebagai ghibtah. Dia digelar sebagai ghibtah ataupun disebut sebagai al-munafasah. Ghibtah ataupun al-munafasah. Dia tak panggil hasad. Tapi kalau kita terjemah dengan iri hati juga. Tetapi terjemahan iri hati itu tidak sama dengan maksud perkataan dalam bahasa Arab yang dikehendaki. Kerana biasanya iri hati yang terpuji ini merujuk kepada ghibtah ataupun al-munafasah. Jadi ghibtah ataupun al-munafasah ini, kita ada satu perasaan ingin bersaing dengan seseorang yang berada di sisi kita. Seperti contoh jiran, seorang jiran ingin bersaing dengan jirannya yang lain. Namun dalam kerangka persaingan tersebut, dia tidak mengharapkan kebaikan itu hilang daripada saudaranya, dan dalam masa yang sama dia berharap dalam persaingan tersebut jiran dia juga mendapat seperti apa yang dia dapatkan. Maka ini dinamakan sebagai iri hati yang terpuji, yang disebut dalam bahasa Arab sebagai ghibtah ataupun disebut juga sebagai al-munafasah. Adapun hasad, bila digunakan perkataan hasad, maka dia merujuk kepada iri hati yang tercela, iri hati yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, iri hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebabkan oleh kebencian tersebut, lalu mereka melakukan berbagai-bagai bentuk propaganda terhadap umat Islam. Mereka melakukan berbagai-bagai cara untuk menjauhkan orang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan berbagai-bagai tindakan, terutamanya tindakan-tindakan dalam kerangka mereka untuk menyakiti Nabi dan juga menyakiti umat Islam. Namun apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut? Allah Subhanahu wa taala suruh orang Islam itu bersabar. Kemudian dirikanlah salat dan juga tunaikanlah zakat. Fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu, kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada mereka kemaafan. Berikanlah kepada mereka kemaafan, kerana kemaafan itu merupakan satu bentuk perkara yang boleh menenangkan hati. Dan dalam masa yang sama, biarkanlah mereka dengan sikap mereka, kerana apabila tiba saatnya kelak, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan undang-undang dan juga peraturannya kepada mereka. Dan apabila tiba saat itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila tiba saat takdir Allah Subhanahu wa taala itu tiba, dan bila tiba saat undang-undang Allah Subhanahu wa taala ataupun hukum Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepada mereka, lalu akhirnya kita dapat melihat bagaimana umat Islam berjaya menewaskan mereka dan juga berjaya mengalahkan mereka dalam siri-siri peperangan yang mana mereka joint venture dengan golongan musyrik untuk menhancurkan umat Islam pada ketika itu. Kemudian tak selesai dengan benda tu. Puak-puak ni biasalah. Dia tak selesai dengan satu perkara, dia akan pergi cari lagi perkara yang lain untuk memberi tanggapan yang negatif dan juga memberi imej yang buruk terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ayat yang ke-111 ni, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawasanya golongan Yahudi dan juga golongan Nasrani ini,
Mereka mendakwa bahawasanya mereka mendakwa bahawasanya apa? Tidak ada orang yang akan masuk ke dalam syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi dan juga beragama Nasrani saja. Tidak ada orang yang akan masuk syurga melainkan kalau mereka menganut agama Yahudi ataupun menganut agama Nasrani ataupun agama Kristian. Jadi ayat ini turun. Ayat ini merupakan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendedahkan apa? Untuk mendedahkan taktik kotor kaum Yahudi dan juga Nasrani dalam usaha untuk memurtadkan umat Islam pada ketika itu. Iaitu dengan membuat dakwaan bahawa syurga itu hanya untuk kaum Yahudi sahaja. Begitu juga dengan golongan Nasrani, yang mana mereka juga membuat dakwaan yang serupa, iaitu syurga itu hanyalah untuk orang-orang Nasara sahaja. Dan inilah politik ahli kitab. Inilah politik ahli kitab pada ketika itu, yang bersatu menentang Islam pada peringkat awal. Namun Allah Subhanahu wa taala, Allahumma syattit kalimatahum. Ini doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ni. Allah pecahkan kalimah mereka dan juga kesatuan mereka. Walaupun pada peringkat awalnya mereka bergabung dan juga bersatu untuk menjauhkan orang daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun pada akhirnya apa yang terjadi? Kemudian mereka juga turut bertelingkah sesama mereka tentang siapa sebenarnya ahli syurga, dan masing-masing daripada kalangan mereka mendakwa bahawa puak-puak mereka sahaja yang wajar masuk ke dalam syurga. Dan ini dapat dilihat pada ayat yang ke-113 yang kita bacakan tadi, yang mana geng-geng Yahudi kata kepada orang Nasrani, alah, geng-geng Nasrani tak tahu apa pun. Manakala orang-orang Nasrani pula kata kepada geng-geng Yahudi, dia kata geng-geng Yahudi ni sebenarnya tak tahu apa-apa pun. Tiba-tiba datang pula golongan musyrik mencelah di situ. Dia kata depa semua tak tahu apa. Sehingga mereka saling bertelagah antara sesama mereka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memberi hukuman, Allah yang akan membuat keputusan di atas apa yang mereka pertelingkahkan itu, di atas apa yang mereka bergaduhkan itu. Kerana apa? Kerana apa yang mereka bergaduhkan itu, kerana apa yang mereka pertelingkahkan itu merupakan satu bentuk pertelingkahan yang keluar daripada nilai-nilai keimanan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kerana hakikat keimanan ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia membezakan di antara baik dan juga buruk. Dan dalam masa yang sama, keimanan itu menyatukan hati setiap manusia yang diberi taufik dan juga hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ke-111 ini mendedahkan kepada kita tentang apa? Tentang taktik kotor golongan Yahudi. Mereka dah tak ada cara lain dah. Mereka nak tarik orang Islam ini supaya keluar daripada Islam, disebabkan setiap propaganda yang mereka lancarkan itu berjaya dipatahkan. Lalu akhirnya mereka kata, siapa-siapa yang join kami masuk syurga. Siapa-siapa yang join kami masuk syurga, dan siapa-siapa yang join selain daripada kami, maka golongan itu adalah golongan munafik, golongan ahli neraka, golongan yang tak cium bau syurga dan sebagainya. Itu adalah dakwaan golongan Yahudi dan juga Nasrani. Siapakah sebenarnya yang akan ke syurga? Siapakah sebenarnya yang akan ke syurga? Syurga dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, syurga dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala serta kebahagiaan abadi pada hari akhirat, dia tidak dimonopoli oleh golongan-golongan yang tertentu. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, nak mendapatkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak diwakili oleh mana-mana puak ataupun mana-mana kelompok. Malahan syurga disediakan untuk mereka yang mempunyai syarat-syarat yang ditetapkan. Iaitu apa? Yang pertama, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjunjung titah perintahnya, sekalipun bertentangan dengan kepentingan peribadi dan juga semangat perkauman yang sempit. Maknanya apa jua perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa jua perkara yang Allah Subhanahu wa taala larangkan, maka orang-orang yang ingin mendapat syurga ini, dia akan berusaha untuk mengikuti segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun pada ketika itu dia berada di persimpangan antara kepentingan diri dia dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala.
tetapi disebabkan dia mempunyai nilai keimanan yang tinggi, mempunyai nilai keimanan yang sebenar, lalu akhirnya dia mendahulukan kehendak Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan diri dia, maka orang inilah yang layak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa golongan yang menyertai peperangan Badar dikatakan telah diampunkan dosa-dosa mereka yang lalu dan juga dosa-dosa mereka yang akan datang? Sebab mereka telah mengorbankan jiwa dan juga raga mereka. Mereka telah mengorbankan jiwa dan juga raga mereka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dalam usaha untuk apa? Dalam usaha untuk memastikan Islam dapat terus bertahan dan juga dapat terus berkembang dalam keadaan umat Islam merupakan kelompok minoriti pada ketika itu. Dan pengorbanan ahli Badar itu merupakan pengorbanan yang teragung dalam usaha untuk memastikan legasi umat Islam berterusan selepas daripada itu. Dan sebab itu mereka dijanjikan dengan pengampunan penuh, pengampunan dosa mereka yang selepas dan juga pengampunan bagi dosa mereka yang akan datang, dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan minoriti macam tu, nak tinggalkan anak bini, nak tinggalkan harta, dahlah tinggalkan harta di Mekah suatu ketika dahulu sebelum daripada peristiwa hijrah. Duduk di Madinah ni baru-baru nak membina kehidupan dengan baik, tiba-tiba diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai peperangan, mempertahankan agama yang tidak dijanjikan dengan bulan dan juga bintang, yang tidak dijanjikan dengan harta yang melimpah ruah. Kita kata dengan apa? Yang tidak dijanjikan dengan harta yang melimpah ruah, tidak dijanjikan dengan kenderaan-kenderaan yang mewah, tidak dijanjikan dengan rumah-rumah kediaman yang selesa, tetapi mereka tetap keluar untuk berjuang mempertahankan agama pada ketika itu. Maka orang yang sebegini layaklah mereka mendapat keampunan, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana syurga itu mahal harganya. Disebabkan apa? Disebabkan mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah, sekalipun bertentangan dengan kepentingan peribadi dan juga kehendak mereka. Itu syarat yang pertama. Manakala syarat yang kedua untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala ialah melakukan amal soleh serta berbuat kebaikan dalam semua lapangan kehidupan kita. Maka itu merupakan antara prasyarat utama dan juga syarat-syarat yang penting sebelum kita nak menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menyerahkan diri sepenuh jiwa raga terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua melakukan amal soleh. Amal soleh ni bermaksud amal ibadah yang kita kerjakanlah. Salat-salat sunat, salat-salat fardu, salat-salat rawatib, termasuklah puasa-puasa sunat dan sebagainya, itu merupakan amal soleh. Serta dalam masa yang sama kita berbuat ihsan. Berbuat ihsan yakni hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka kita menjalani kehidupan ini. Hubungan kita dengan jiran kita, hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan orang yang lebih tua daripada kita, hubungan kita dengan orang yang lebih muda daripada kita. Maka kesemua itu termasuk berbuat ihsan, termasuk dalam kerangka berbuat ihsan dalam semua lapangan ataupun kerangka kehidupan yang kita ada. Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, mereka masing-masing mendakwa syurga itu adalah hak mereka. Sebab apa? Sebab yang popoyo lah sebenarnya. Sebab yang popoyo, dia perasan, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Bagi golongan yang perasan ni, dia sentiasa menganggap semua benda adalah milik mereka. Masing-masing menolak dakwaan kumpulan lawan, seolah-olah kaum Yahudi mendakwa syurga hanya untuk orang Yahudi. Demikian juga Nasrani mendakwa syurga hanya untuk orang Nasrani. Iman dan amal soleh itu tidak penting bagi mereka. Bagi mereka syurga itu dipilih berdasarkan kepada kriteria bahawasanya mereka itu Yahudi. Syurga itu dipilih, orang yang memasuki syurga itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kriteria bahawasanya mereka orang Nasrani. Sama ada beriman ataupun tak beriman, sama ada melakukan amal soleh ataupun tidak melakukan amal soleh, maka mereka tetap akan masuk ke dalam syurga. Itu angan-angan dan juga dakwaan mereka. Kerana apa? Kerana mereka meletakkan perkauman yang sempit dan mereka meletakkan sentimen yang sempit di hadapan agama Allah Subhanahu wa taala yang terbentang,
yang terbentang luas. Mereka meletakkan sentimen yang sempit di hadapan agama yang terbentang luas, lalu akhirnya mereka menganggap hanya mereka yang mendapat keistimewaan dalam semua perkara dan juga dalam semua keadaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mendedahkan sikap mereka ini menerusi firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan mereka, yakni orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, mereka mendakwa tidak akan masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi ataupun beragama Nasrani. Tilka amaniyuhum. Demikianlah itu hanya angan-angan kosong belaka. Allah Subhanahu wa taala jawab terus. Bila mereka menyangka mereka masuk syurga tu, Allah kata tilka amaniyuhum. Itu hanyalah angan-angan kosong mereka sahaja. Kerana apa? Kerana dakwaan-dakwaan mereka itu tidak disertakan dengan bukti yang kuat dan juga tidak disertakan dengan bukti yang kukuh. Dan kita dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, segala perkara dia based on the evidence. Based on the evidence. Dia mesti berdasarkan kepada bukti. Kita cakaplah apa sekalipun di hadapan mahkamah, 10 kali kita bersumpah pun, kalau mahkamah, kalau dia di luar daripada mahkamah mengatakan kita tak bersalah, itu contoh yang kita boleh bagi. Tapi kalau kita tak datangkan bukti bahawa kita tak bersalah, maka sukar untuk mahkamah menerima. Tambah-tambah lagi bukti yang mengatakan kita bersalah itu jauh lebih kuat daripada bukti yang mengatakan kita tidak bersalah. Itu nak kata bukti ini, bahawasanya bukti ini memainkan peranan penting. Dan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-bayyinah 'alal mudda'i. Bukti itu ke atas orang-orang yang mendakwa, wal yamina 'ala man ankara. Dan sumpah itu ke atas orang-orang yang didakwa setelah pihak pendakwa tidak mampu untuk mendatangkan bukti. Apa maksud hadis tersebut? Nabi nak bagi tahu kalau kita nak dakwa seseorang, kita kena ada bukti. Kalau kita tak mampu untuk bawa bukti, maka sumpah daripada orang yang menafikan dakwaan tersebut akan diterima sebagai bukti bahawa dia tidak bersalah. Tapi kalau seandainya ada bukti, maka sumpah tidak akan memberi apa-apa kesan dalam pembuktian tersebut. Itulah pentingnya bukti. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata tilka amaniyuhum. Demikianlah angan-angan mereka. Angan-angan depa. Angan-angan depa itu siapa? Angan-angan orang Yahudi. Demikianlah angan-angan dia orang. Dia kata kami ini masuk syurga. Begitu juga dengan orang Kristian kata kami ini masuk syurga. Mereka mendakwa dengan dakwaan yang demikian. Tapi Allah terus jawab tilka amaniyuhum. Allah kata kepada mereka direct atas muka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu hanya angan-angan mereka saja. Saya kemasnya puan-puan ini. Seolah-olah macam itulah. Sebab apa mereka dikatakan saiban kemas? Dan kenapa mereka dikatakan berangan-angan? Kerana mereka tidak mendatangkan bukti ketika mana mereka melakukan dakwaan tersebut. Dan sebab itu ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut, dan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, katakanlah kepada golongan Yahudi, katakanlah kepada golongan Nasrani yang mendakwa bahawa mereka masuk syurga tadi, kata kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hatu, bawa datanglah burhanakum, bawa datanglah bukti-bukti kamu, bawa datanglah, kita kata evidence, bawa datanglah fakta-fakta yang menunjukkan bahawa kamu ini berada di pihak yang benar. Bawa datanglah, kalau tak ada bukti lama pun bawa datanglah bukti baru untuk menunjukkan kamu ini berada di pihak yang benar. Allah Subhanahu wa taala kata macam tu. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan sebutan yang demikian? Sebab Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu, kalau kita nak katakan apa-apa, terutamanya nak mendakwa dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Syurga neraka ni hak Allah Subhanahu wa taala. Syurga neraka ni hak Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh beri kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia boleh halang
daripada sesiapa yang dia kehendaki, syurga dan juga neraka. Hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu dalam perbahasan sifat 20 terdapat satu perbahasan yang berkait dengan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakni harus bagi Allah nak memasukkan orang kafir ke dalam syurga dan nak memasukkan orang beriman ke dalam neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak buatlah, sebab sunnatullah dalam perjalanan alam ini Allah mengukur hamba-hambanya itu berdasarkan kepada bagaimana hamba itu berkelakuan di atas muka bumi. Maknanya syurga dan juga neraka itu hak mutlak milik Allah. Dan bila kata syurga dan juga neraka itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkuasa penuh tanpa ada sebarang kelemahan terhadap syurga dan juga neraka yang menjadi miliknya. Kita mempunyai kuasa ke atas sesuatu, tapi kuasa kita terhad. Manakala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi kekuasaan yang paling besar dan juga kekuasaan yang paling agung. Jadi bila mereka mendakwa tentang bab yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yakni syurga dan juga neraka, kamu kena datangkan bukti lah. Okey, kalau kamu kata kamu merupakan ahli syurga, kalau kamu kata kamu merupakan orang lain merupakan ahli neraka, kalau kamu dakwa kamu ahli syurga dan kamu mengatakan orang lain merupakan ahli neraka, then what should you do? Apa yang patut kamu buat? Kamu kena datangkan bukti jika kamu termasuk dalam kalangan orang-orang yang benar. Kita tengok bagaimana agama mengajar kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk sentiasa memandang one step ahead, dia panggil, memandang satu langkah ke hadapan dalam apa jua perkara dan juga dalam apa jua keadaan. Kerana kalau kita hanya statik berada pada satu keadaan sahaja, maka kita tidak akan mampu untuk melangkah lebih jauh ke hadapan. Kita tidak akan mampu untuk menemui hikmah-hikmah yang tersembunyi di sebalik segala kejadian yang berlaku di atas muka bumi, dan hikmah di sebalik segala apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan sebab itu, dalam apa jua keadaan, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk apa? Untuk memerhatikan, untuk perhati semua benda yang berlaku di hadapan kita. Unzur, kata Allah, perhatikanlah. Kita tengok gerhana bulan, gerhana matahari, kita perhatikan. Kita tengok bencana banjir yang menimpa, kita perhatikan. Apa hikmah dan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala buat semua itu? Kerana setiap benda yang terjadi di atas alam ini dan setiap perkara yang terjadi di dalam alam ini tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Dan sebab itu kita kena sentiasa perhatikan setiap perkara yang berlaku dan juga setiap perubahan yang berlaku, supaya kita dapat mengambil hikmah dan juga makna-makna yang tersembunyi, makna-makna yang tersirat dalam setiap kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi Allah kata tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kata angan-angan? Sebab mereka tak mampu untuk bawa bukti pun bahawasanya dakwaan mereka itu adalah dakwaan yang benar. Jadi orang Yahudi dan juga Nasrani ini mempunyai banyak kelemahan. Sebenarnya mereka mempunyai banyak kelemahan. Oleh itu umat Islam, kita lah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ni dia cerita tentang orang Yahudi dan juga Nasrani ni bukan sebab nak suruh kita kutuk mereka 24 jam. Tapi Allah cerita ni supaya kita ambil pelajaran. Jadi orang Yahudi dan juga Nasrani mempunyai banyak kelemahan. Oleh itu umat Islam perlu mengetahui dan mengambil pengajaran daripada kelemahan ini, dan dalam masa yang sama tidak melakukan kesalahan dan kesilapan yang dialami oleh masyarakat Yahudi dan juga Nasara. Maknanya macam tu. Maknanya kita kena tengok, kena perhati apa yang telah berlaku pada masa lalu terhadap mereka, apa yang berlaku pada masa sekarang. And then we need to predict lah. Kita kena jangkakan apa yang bakal berlaku pada masa-masa yang akan datang. Dia panggil prediction. Kita kena jangka apa yang bakal berlaku pada masa-masa yang akan datang. Dan kita dalam kehidupan kita pun kita kena sentiasa ada jangkaan.
Bukan bermaksud kita buat ramalan, tapi kita buat jangkaan berdasarkan kepada situasi yang kita alami. Kalau contoh, kalau kita bawa kenderaan, di atas jalan, untuk memastikan kita ni tak mengalami kemalangan di dalam perjalanan tersebut, maka apa yang kita kena buat? Kita kena buat jangkaan awal terhadap setiap perkara yang berada di hadapan kita. Kalau kereta berada di hadapan kita di belah kiri, maka kalau kita nak memotong dia, kita kena masuk sebelah kanan. Nak masuk sebelah kanan tu kat mana? Betul-betul di belakang bonet dia, ataupun kita nak masuk sebelah kanan lebih awal lagi. Itu dia panggil prediction ataupun jangkaan awal. Maka dalam setiap perkara kita kena tengok kepada sejarah yang lepas, perkara yang berlaku sekarang, dan dalam masa yang sama kita kena menjangkakan apa yang bakal berlaku. Supaya apa? Supaya kita sentiasa berada satu langkah di hadapan dalam setiap tindakan yang kita nak ambil dan dalam setiap perkara yang kita nak lakukan. Dan kita tahu jalan itu sekarang basah disebabkan oleh hujan yang lebat. Yang kita pergi laju lagi tempat selekor tu buat apa? Terbabaslah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Terbabaslah. Tambah-tambah pula kalau kereta kita tu merupakan kereta yang jenis ringan. Pakai tayar banyak, pakai tayar yang terbaik mana sekalipun, tayar itu tidak akan mampu untuk mengelakkan kita daripada terbabas. Kerana apa? Kerana kalau kita predik sekalipun, memang akan terbabas seandainya mengambil selekong dengan laju dalam keadaan hujan lebat disebabkan oleh lita yang basah ataupun disebabkan oleh jalan yang basah. Maka prediction ataupun jangkaan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan kita ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebab kita dah tengok dah cerita-cerita kelemahan golongan Yahudi dan juga golongan Nasrani yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Nabi dah sebut tentang kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka. Antaranya mereka menjadikan nabi-nabi mereka sebagai Tuhan. Satu. Antaranya lain mereka itu membunuh nabi-nabi mereka tanpa hak yang sepatutnya. Antara lain mereka ini sentiasa banyak bertanya kepada nabi mereka. Banyak bertanya. Kita pun jangan juga banyak bertanya, salah ke? Banyak bertanya dalam kerangka untuk mengelak daripada melakukan arahan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya dengan alasan, bukan bertanya untuk mendapatkan penjelasan. Itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanya sebab nak dapatkan alasan untuk mengelak daripada hukuman. Bukan bertanya disebabkan nak mendapatkan penjelasan daripada hukum yang diturunkan. Banyak bertanya. Dan banyak lagi perkara lain yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang mereka. Jadi bila kita tahu tentang kelemahan mereka, maka apa yang perlu kita buat? Kita kena, we need to take a lesson lah. Kita mesti mengambil pelajaran dan dalam masa yang sama mengambil pengajaran daripada kelemahan ini. Dan perkara yang paling penting sekali, kita kena tahu apa tindakan kita seterusnya setelah kita mengetahui kesilapan dan juga kelemahan mereka. Apa yang perlu kita buat? Kita jangan sekali-kali mengulangi dan jangan sekali-kali melakukan kesalahan dan juga kesilapan yang dialami oleh masyarakat Yahudi dan juga masyarakat Nasrani. Kerana kesalahan, kesilapan yang dilakukan oleh mereka itu terlalu fatal, terlalu besar kesalahan dia. Dan kesilapan itu telah menyebabkan mereka tersingkir daripada kumpulan ataupun mereka tersingkir daripada golongan yang mendapat keredaan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Asalnya berpunca daripada satu benda ya, hasad dengki yang kita sebutkan tadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Bermula daripada hasad dengki itu, mereka melakukan macam-macam tindakan, melakukan macam-macam perkara, melakukan macam-macam perbuatan. Lalu akhirnya mereka rosak di dalam angan-angan dan mereka rosak di dalam khayalan mereka semata-mata. Sebab itu Tuhan kata tilka amaniyuhum. Angan-angan apa? Mereka ni sembang kemah ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Seolah-olah macam itulah Tuhan nak bagi tahu kepada kita kan. Sembang saja, sembang kosong, tanpa ada apa-apa pembuktian di sebalik apa yang mereka sebutkan, itu. Jadi ayat ini, yakni ayat yang ke-111 tadi, wa qalu la yadkhulul jannah tu. Ayat ini menjelaskan kaum Yahudi dan juga Nasrani
dia bersatu untuk menentang Islam. Bersatu untuk menentang Islam pada satu peringkat, dan bertelingkah sesama mereka kerana masing-masing mendakwa bahawa puak mereka sahaja yang berhak untuk memasuki syurga. Dan ayat ini mengulas dakwaan mereka sebagai sesuatu yang berbentuk angan-angan. Ayat ini sebenarnya dia memberi ulasan terhadap dakwaan yang dilakukan oleh golongan Yahudi itu sebagai sebuah angan-angan. Kerana apa? Kerana angan-angan itu kerana apa dikatakan ianya merupakan angan-angan? Kerana darah, bangsa dan juga keturunan. Darah, bangsa dan juga keturunan tidak boleh dijadikan tiket ke syurga. Tidak boleh dijadikan tiket kepada ke syurga. Darah, bangsa dan juga keturunan tidak boleh dijadikan tiket ke syurga. Itu satu situasi. Namun darah, bangsa dan juga keturunan boleh dijadikan sebagai perintis ataupun jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dia tu? Pada peringkat yang pertama, bila kita kata pada premis yang pertama ataupun pada situasi yang pertama, bila kita kata darah, bangsa dan juga keturunan tidak boleh dijadikan tiket ke syurga itu, maka ia merujuk kepada kalau seseorang itu sama ada dilahirkan dalam keadaan dia bangsa Arab ke, bangsa Melayu ke, bangsa Cina ke, itu bukan kesalahan bagi diri, bukan kesalahan bagi diri dia. Kerana apa? Kerana itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dijadikan tiket. Tapi bangsa boleh dijadikan sebagai perintis ataupun pembuka jalan ke syurga dengan cara apa? Dengan cara menaikkan semangat bangsa untuk mengamalkan corak dan juga ciri kehidupan beragama seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memuji golongan Al-Asy'ari, yakni keturunan Abu Musa Asy'ari rahimahullah. Abu Musa Asy'ari ni, kalau tuan-tuan pernah dengar cerita dia ni dalam peristiwa tahkim antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali tu. Orang kata Abu Musa Asy'ari ni ditipu oleh Amr bin Al-As. Itu riwayat dalam kitab-kitab Syiah. Sedangkan hakikatnya kedua-dua mereka ada satu kesepakatan, yakni mereka tak nak umat Islam bertelingkah lagi pada ketika itu. Lalu akhirnya majlis tahkim itu berakhir dengan satu bentuk keputusan khalifah terus dikekalkan kepada Ali, manakala gubernur di Syam terus dikekalkan kepada Muawiyah. Cuma apabila Ali mati dibunuh oleh Khawarij, selepas daripada peristiwa tahkim tu, Khawarij tak puas hati, dia bunuh Sayyidina Ali, maka jawatan kepimpinan khalifah yang ada pada Ali itu diserahkan kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi Sayyidina Hasan. Sebab tu Syiah dia jarang sebut Hasan, dia banyak sebut Husain. Sebab Husain antara orang yang kita kata selalu bersemangat untuk menegakkan keadilan dan sebagainya. Dan menurut pandangan Syiah, Husain ini sentiasa menentang apa yang dilakukan oleh kelompok Muawiyah, keluarga Muawiyah. Okey, sedangkan Husain tak begitu pun sebenarnya. Okey, jadi bila Hasan naik tu, bila Hasan naik jadi khalifah yang kelima, sebab Hasan dia tak nak bergaduh lagi, akhirnya dia yang serahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia yang serahkan jawatan khalifah. Dan sebab tu Syiah marah benar kat Hasan, sebab dia kata Hasan lah yang menyebabkan kepimpinan itu beralih ke tangan Bani Umayyah ataupun ke tangan anak beranak Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab apa Hasan tak nak? Sebab dia sejak daripada awal lagi, ketika berlaku peperangan Siffin, berlaku peperangan Jamal tu antara Aisyah dengan Ali kan. Semenjak berlaku peperangan tu pun dia dah tak setuju lah. Dia dah bagi tahu dah kat Sayyidina Ali ketika Ali memangku Talhah bin Ubaidillah dalam peperangan Jamal tu. Talhah bin Ubaidillah meninggal disebabkan oleh mereka berperang antara kedua kumpulan. Talhah duduk di pihak Aisyah, manakala Ali berada di pihak dia yang tersendiri. Berlaku pertembungan dalam peperangan tersebut, Jamal ataupun Siffin. Berlaku pertembungan dalam peperangan tersebut. Lalu akhirnya Talhah bin Ubaidillah meninggal, wafat dalam peperangan tadi. Bila wafat, Ali yang berada di pihak lawan itu pergi pangku tubuh Talhah bin Ubaidillah. Sebab apa dia pangku? Dia kata Talhah ini merupakan salah seorang daripada 10 orang yang pertama yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Dan antara kebimbangan Ali, sebab Rasulullah pernah sebut Talhah ni berada bukan dalam kumpulan pelampau ataupun bukan berada dalam kumpulan pemberontak.
maka dia ada kerisauan, takut-takut dia itu termasuk dalam kumpulan yang dianggap sebagai pemberontak. Hasan datang pada waktu itu, dia kata, wahai ayah, aku sudah bagi tahu kepada kamu sejak sekian lama, hentikanlah semua ini. Sebab apa? Kalau tak dihentikan, maka akan makin banyak nyawa yang akan melayang. Maka disebabkan itulah mereka buat majlis tahkim. Tapi majlis tahkim tu dia tak ada apa-apa keputusan, cumanya mereka berdamai dari satu segi. Ali tetap memegang jawatan khalifah, Muawiyah tetap memegang jawatan gubernur di Syam. Lepas tu dia ditikam oleh Khawarij, naik Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dia tak nak bergaduh lagi, dia serah terus jawatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey. Jadi cerita Asy'ari tadi. Jadi kaum al-Asy'ariyin, kaum al-Asy'ariyin, dia pernah satu ketika dia dilanda macam satu krisis lah. Jadi ketika mana mereka dilanda krisis pada waktu itu, mereka bentang dalam kalangan mereka tu satu kain hamparan yang besar. Kemudian mereka meletakkan semua barang keperluan yang ada di situ, lalu mereka umumkan siapa yang nak ambillah apa yang mereka perlukan. Nabi SAW saksikan. Nabi kata, inilah sebaik-baik orang yang menolong kaum mereka. Dengan maksud apa? Menolong kaum bukan di atas jalan ketidakadilan, tapi menolong kaum sendiri di atas jalan keadilan dan juga jalan kebaikan. Maka sebab itu kita kata, darah, bangsa dan juga keturunan tak jadi tiket untuk ke syurga, tapi dia boleh membuka jalan yang merintis untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang membuat dakwaan seumpama itu, dia kata, maka ia tidak lebih daripada hanya angan-angan kosong yang tidak dapat diperkukuh dengan bukti dan juga hujah. Angan-angan merupakan langit yang terbuka. Tengok kisah Mak Jenin lah. Kisah Mak Jenin, kisah dongeng orang Melayu kan. Dia terlalu kuat berangan-angan sampai jatuh daripada pokok kelapa, meninggal terus. Sebab terlalu kuat berangan-angan sehingga kan terlupa apa yang berada di hadapan mereka. Jadi angan-angan merupakan langit yang terbuka dan bebas kepada sesiapa jua mengikut daya khayalannya yang luas. Tetapi jika angan-angan itu ada hubungannya dengan akidah yang akan menentukan nasib mereka di hari akhirat kelak, akidah ni pegangan kita lah, maka hendaklah angan-angan itu berasaskan hujah, kerana soal syurga dan juga neraka tidak boleh dipastikan menerusi angan-angan. It must be on evidence. Mesti ada bukti bila kita nak bercakap tentang perkara itu. Kaum Yahudi dan juga Nasrani tidak mempunyai sebarang hujah ataupun jalan bagi mencapai angan-angan yang dikhayalkan oleh mereka, dan sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam mereka di atas ucapan bahawa tidak akan masuk syurga melainkan kelompok mereka semata-mata. Kerana jalan selamat yang perlu dipilih oleh semua manusia, tak ada jalan lain tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, melainkan beriman kepada Allah dengan ikhlas, tunduk dan patuh sepenuhnya kepada kehendak Allah, menjauhi perbuatan syirik, sama ada syirik kecil ataupun syirik besar, melakukan amal soleh dan mengerjakan ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dia bukan hanya sekadar percaya dalam hati dan diucapkan melalui lidah semata-mata. Iman itu mesti diiringi dengan amalan soleh, kerana amalan soleh itulah yang akan menentukan sama ada iman kita itu benar-benar berfaedah ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti dulu di sini, insya-Allah. Kita bertemu lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkati kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala beri kebaikan kepada kita di atas pertemuan kita pada malam ini. Minggu lepas, bulan lepas ada soalan pasal zakat je kan. Kita nak bagi direct kepada orang yang kita kenal sebagai asnaf dan sebagainya. Dia dari segi hukum kita dah sebut, boleh je nak bagi. Cuma dari segi pentadbiran dan juga undang-undang di Malaysia, dia ada peraturan dia yang tersendiri. Yang mana di situlah dia akan jadi sedikit konflik dan juga isu. Kerana apa? Kerana mentaati ulul amri ataupun mentaati pemerintah itu adalah wajib. Kalau kita melanggar arahan pemerintah, maka perbuatan kita adalah berdosa.
tetapi zakat itu tetap dikira sebagai sah. Tetap dikira sebagai sah. Tapi kita melakukan perbuatan yang berdosa kerana melanggar keputusan ulul amri yang menyatakan bahawa zakat itu mesti dibayar kepada pihak-pihak ataupun kepada orang yang mempunyai autoriti, yakni Majlis Agama Islam Negeri, untuk dijadikan sebagai tempat pembayaran zakat. Itu dari segi teknikal dan juga undang-undang, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Dari segi hukum, sah. Tapi ada saranan, terutamanya daripada mufti-mufti dan juga pihak berkuasa yang menguruskan zakat ni, dia kata lebih baik kita elakkan daripada terus bayar secara persendirian. Kita bayar kepada pusat zakat dan kita jelaskan kepada mereka apa yang kita kehendaki daripada perkara tersebut. Mudah-mudahan dia panggil apa, konsep budi bicara. Ada konsep budi bicara, dan akhirnya boleh kita kata boleh berlaku apa yang dinamakan sebagai tolak ansur dalam perkara tersebut. Wallahu taala alam. Ada soalan lagi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah? Ada soalan berkenaan dengan taubat. Macam mana yang dikatakan taubat? Adakah patut kita sembahyang taubat ataupun adakah cara yang Summa taba wa aslaha. Dia bila kita sebut tentang taubat ni, yang pertama sekali kita berazam untuk memohon keampunan dan juga kemaafan di atas segala kesalahan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa aslaha. Apa maksud wa aslaha? Kita memperbaiki urusan diri kita dengan bermaksud kita meninggalkan perkara-perkara yang buruk dan juga keji yang kita lakukan tadi, dan dalam masa yang sama kita memperbanyakkan amal-amal soleh dan juga amal-amal kebaikan. Termasuklah solat, termasuklah zakat, termasuklah sedekah, termasuklah kerja-kerja lain, membersihkan surau, membantu orang yang berada di sekeliling, memberi makan kepada jiran-jiran kelaparan dan sebagainya. Maka itu termasuk dalam proses islah tadilah, dalam proses penambahbaikan untuk taubat. Okey, adapun solat taubat dan sebagainya, dia sebagai kita kata pembuka dan juga perintis untuk kita menuju ke arah taubat. Dan taubat yang sebenar dianggap sebagai sebenar-benar taubat apabila kita tidak mengulangi lagi perkara tersebut, dan dalam masa yang sama kita memperbaiki urusan lama yang telah kita buat suatu ketika dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara sama ada kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, ataupun kita menerangkan, dia panggil wabayanu, kita menerangkan kesalahan-kesalahan kita kepada orang, dan kita bagi tahu kepada dia, saya mohon maaf seandainya saya melakukan perkara itu mendatangkan keburukan kepada diri kamu. Itu pada satu keadaan. Tapi kalau andai kata, ni sikit-sikit, andai kata kalau kita terangkan kepada orang tersebut tentang kesalahan kita, boleh membawa situasi yang lebih memburuk ataupun situasi yang lebih teruk, seperti dia akan pukul kita ataupun dia akan membenci kita seumur hidup dan sebagainya. Kata sebahagian para ulama, cukuplah kita memohon istighfar dan juga keampunan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati dia, satu. Dan dalam masa yang sama, mudah-mudahan bila kita tak cerita kepada dia tu, Allah Subhanahu wa taala ampunkan untuk kita di hari akhirat kelak. Sebab apa? Sebab ada orang kalau dia tak tahu tak apa, tapi kalau dia tahu, dia makin teruk situasi itu. Maka cara dia, kalau kita bagi tahu, kita yang akan merana. Macam tu lah, kita yang akan merana dan kita yang akan bermasalah. Maka kata sebahagian para ulama, sembunyikan, dan dalam masa yang sama kita memohon kepada Allah supaya kesalahan kita itu diampunkan. Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, seperti mana bayi yang baru dilahirkan, dia maknanya dia dah tutup, dia dah cover dah rekod lama dia tu. Dia tak hapus dosa, tuan-tuan. Dia kena ingat, dosa kita ni tak terhapus dalam catatan amalan kita, dia tak terhapus bagi dosa-dosa besar. Adapun bagi dosa-dosa kecil, yes, dia akan terhapus. Dia akan keluar daripada jari kalau kita ambil wuduk. Kalau kita puasa Asyura, dia akan diampunkan. Tapi dari segi catatan, dia tak terhapus. Cuma Allah Subhanahu wa taala cover dan Allah Subhanahu wa taala tutup, sehingga benda itu tidak digembar-gemburkan dan juga tidak dibesar-besarkan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, dalam satu riwayat dalam hadis disebutkan, orang-orang yang beriman ni, yang telah bertaubat, yang telah melakukan amal kebaikan dan meninggalkan kejahatan ni, Allah Subhanahu wa taala sebelum dia nak memasuki ke syurga, Allah akan tunjuk amalan dia tu.
Allah akan tunjuk kepada dia, tapi Allah masukkan dia ke dalam terowong tanpa orang lain mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Hanya diri dia sendiri yang mengetahui tentang kesalahan yang dia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala tanya kepada dia, adakah kamu mengaku melakukan perbuatan ini? Ya, tapi tak apa, aku dah ampunkan kamu, bagi kamu apa yang kamu lakukan. Masuklah kamu ke dalam syurga. Adapun orang-orang yang tak bertaubatnya apa? Allah akan paparkan dan juga pamerkan kepada orang kesalahan-kesalahan dan juga dosa yang dia lakukan itu pada hari kiamat. Maknanya secara terbuka Allah akan dedahkan keaiban dia disebabkan oleh kejahatan dia. Sama juga kalau orang itu bertaubat, dia masuk Islam, dosa-dosa dia itu akan ditutup, dan apa yang dikira ialah daripada apa yang dia buat daripada agama baru yang dia peluk setelah dia meninggalkan kekufuran dia sebelum daripada itu, yakni apabila dia memeluk Islam. Boleh. Ada lagi. Okey, maknanya dia tak dikira apa yang dibuat sebelum tu, tetap ada dosa tu, tapi tak dikira. Dia akan dikira daripada permulaan pada detik dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Macam kita kata macam inilah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Suatu ketika dahulu kita pernah catat dalam buku kita tulisan-tulisan yang tertentu. Okey, tulisan-tulisan itu dalam apa jua keadaan sekalipun dia akan tetap ada. Selagi buku catatan tu ada. Cumanya mungkin dia akan tertutup disebabkan dakwah yang menghilang dan sebagainya. Tetapi tulisan itu tetap ada dan tetap pernah ditulis oleh kita suatu ketika dahulu. Itu contoh yang kita boleh bagi untuk suruh kita nampak benda ni. Bahawasanya dosa ni Allah tutup. Dan sebab Allah tutup itulah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kita boleh menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kata kita minta kepada Allah dalam surah Nuh, dalam surah Nuh kalau tak silap, Allah Nabi Nuh kata kepada kaum dia, innahu kana ghaffara. Allah itu ghaffar. Apa maksud ghaffar? Dia mengampun, dan dalam masa yang sama dia menutup segala kesalahan yang kita lakukan setelah dia memberi keampunan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita ni termasuk dalam golongan yang dighafarkan oleh Allah, yang Allah ampun dan Allah tutup kesalahan. Sebab kalau anda kata Allah buka kesalahan kita, tak mampu kita nak berjalan di atas muka bumi ini dengan menggunakan wajah, tidak mampu untuk kita mendongak muka kita ke atas muka bumi ini kalau anda kata Allah tak tutup dosa-dosa dan juga kesalahan yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan lagi, insya-Allah kita ada. Macam mana kau kena tebus dosa terhadap mak bapak kita? Dosa apa tu? Dosa mungkin salah kita lah. Kita tak sempat, masa di dunia kita tak sempat nak minta maaf dengan dia. Macam tu lah. Okey, kalau kita tak sempat nak mohon maaf dengan orang yang pernah kita lakukan keburukan di dunia, termasuklah siapa mak ayah kita, saudara mara kita, sahabat anda kita, tak ada jalan lain lah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesalahan itu sudah diampunkan, sudah dimaafkan oleh orang yang terkena perbuatan buruk kita tu sewaktu hayat dia berada di dunia. Dan sebab itu antara salah satu benda yang kita dianjurkan ialah sebelum daripada kita tidur selalu berusaha untuk memaafkan kesilapan dan juga kesalahan orang lain. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang mana bila kita buat benda tak baik itu, orang tu dah beri dah kemaafan kepada kita pada saat kita ingin kembali kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Macam tu jelah. Nak buat macam mana lagi? Wallahu a'lam. Insyaallah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.